Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Mulakan berita tengah hari ini dengan sekitar 700 peserta memeriahkan program berbasikal Unity Ride sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2022 di perkarangan lapangan terbang Lama Bintulu pada Jumaat. Acara flag off kayuhan sepanjang 20 km itu telah disempurnakan Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Ginep sekitar jam 7.30 pagi. Hari sama, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan 2 Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Datuk Talib Zulfilip dan Timbalan Residen Bahagian Bintulu Husaini Hakim. Sementara itu, seramai 5,000 jemputan dijangka memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2022 yang akan berlangsung di lapangan terbang Lama Bintulu bermula pada jam 7 petang nanti. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kuri Taib dijangka hadir sebagai tetamu kehormat bagi memeriahkan lagi sambutan ini. Turut dijangka hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang serta div-div kehormat yang lain. Antara tarikan utama pada malam ini adalah persembahan hiburan dari artis tempatan dan artis terkenal tanah air yang akan menampilkan Dato' M. Nasir, Andi Bernandi, Ramles Walter, Florence Low, Claudia Geres, Safa Ghaffar, Sazia Selir dan Max Kueh serta acara kemuncak diakhiri dengan persembahan bunga api berirama. Orang ramai juga dapat menyaksikan siaran langsung sambutan berkenaan menerusi Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan YouTube UKAS Channel, TVS saluran 122 Astro dan My Freeview. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak telah memperkenal dan melaksanakan skim bantuan deposit rumah HDAS kepada golongan berpendapatan rendah. Menurut Timbalan Premier Merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, HDAS bertujuan menyediakan deposit kepada golongan berpendapatan rendah dan menangani kenaikan kos harga rumah bagi membolehkan golongan berkenaan memiliki rumah. Beliau berkata demikian dalam majlis ringkas penyerahan surat setuju terima tawaran membina 101 unit rumah teres satu tingkat rumah spekta permata RSP di Permai Jaya Miri pada Rabu. Surat setuju terima tawaran itu telah diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perumahan Muhammad Asman Ahmad kepada Pengarah Urusan Total Reliability Sdn Bhd Datuk William Wei. Sementara itu, Muhammad Asman berkata kontrak untuk kerja-kerja ini bernilai RM33,900,770 iaitu peruntukan daripada Perancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Kerja-kerja membina 101 unit rumah dijangka akan dapat disiapkan dalam tempoh masa 24 bulan dari tarikh penyerahan tapak. Seterusnya, keunikan produk hasil seni masyarakat orang Ulu di negeri ini perlu dipromosikan dengan lebih giat dan luas agar ia dapat dipelihara. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, masyarakat luar perlu mengetahui mengenai hasil seni yang dihasilkan oleh orang Ulu itu hanya terdapat di negeri ini. The orang Ulu, ladies, your dress is so colorful. The beauty of it. Your headgear, your garment, your necklace, and all the beads that you do, the different type of beads. There's so many different type of beads, and each beads they carry certain meaning, and for certain people they give certain type of beads. So, for the beautiful beads that orang Ulu are doing, are beautiful handicraft. Those are the things that we must treasure. Nowadays, with automation, a lot of things done with machine, automation. And here, we still have beads are done with our hand. And that is something that's very different where you don't get it in many places nowadays. And we should promote that. We should promote our Sarawak beads of the different communities here in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pertunjukan Fashion Manik dan majlis makan malam sambutan Hari Malaysia yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Orang Ulu Miri di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri baru-baru ini.
Dalam pada itu, Datuk Seri Lee turut mencadangkan agar persatuan tersebut untuk mengumpul ahli mereka dan mengadakan pameran secara besar-besaran bagi mempromosikan produk-produk hasil seni mereka. Berita selanjutnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTAC menerusi Pusat Pelancongan Islam ITC telah mengambil langkah untuk menyenaraikan pelancongan dan hospitality mesra Muslim MFTH di antara strategi utama untuk pembangunan semula industri pelancongan di dalam Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata beliau yakin sektor ini dapat memperbanyakkan peluang penjanaan pendapatan rakyat tempatan, khususnya komuniti di luar bandar, lantas menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Ini kerana jelasnya sektor pelancongan Islam dan penjenamaan MFTH semakin mendapat tempat di destinasi-destinasi terkemuka dunia termasuk Malaysia. Jadi tidak dinafikan Malaysia merupakan antara negara yang memperoleh manfaat dari sektor pelancongan dan hospitality mesra Muslim. Malah, sejak pembukaan semula sempadan antarabangsa pada 1 April lalu, kemasukan pelancong Muslim ke negara ini amat memberangsangkan. Dalam tempoh bulan Januari hingga Jun tahun ini, kita telah menerima 400,186 orang pelancong beragama Islam yang telah menyumbangkan 18% ataupun 1.15 bilion ringgit kepada pendapatan pelancongan negara sepanjang percutian mereka di Malaysia. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama di Seminar Usahawan dan Kepimpinan Pelancongan Islam ITELS di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, beliau memberitahu skop sektor MFTH yang meluas bukan sahaja membawa pulangan yang lumayan dari segi ekonomi, malah kesannya juga luar biasa dalam menghubungkan jurang sosial, budaya dan warisan antara pelancong dan komuniti tempatan. Sebagai contoh, masjid-masjid di serata negeri ini dengan sejarah dan silang budayanya. Melalui pembangunan pelancongan masjid, kita dapat mempamerkan cara hidup, seni dan budaya negeri ini yang tidak dapat dialami di tempat lain. Bagi bersyarat dan juga promosi di negara luar, baru-baru ini APEC di Thailand, dan di Thailand kita berjumpa dengan menteri-menteri ataupun influencer daripada pelbagai negara. Mereka telah bertanya bagaimana kita menguruskan mengenai Islamic tourism. Jadi tapi mereka ini bukan Islam ya. Mereka nak mempromosikan makanan Islam dan mereka makan halal, dan juga mereka nak mempromosikan mesti seperti kita punya Muslim friendly accommodation recognition macam mana kita bekerjasama dengan pihak hotel. Kita ada spa tu bukan Muslim tetapi dia punya ciri-ciri menepati keperluan orang Muslim kan. Selain itu, Datuk Seri Nancy menambah kementeriannya kini sedang berusaha untuk mempermudahkan urusan pendaftaran pengusaha inap desa di negara ini bagi membolehkan mereka mendapat manfaat di bawah program pengalaman homestay Malaysia. Manakala itu, pelbagai etnik di daerah Limbang khasnya dan Sarawak amnya membolehkan masyarakat hidup dalam kebersamaan dan harmoni. Di mana Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, masyarakat yang terdiri daripada Melayu, Kedayan, Bisayak, Cina, Iban, Penan, Tabun dan sebagainya telah hidup bersatu padu sejak dulu lagi. Sejak dahulu lagi kita sudah didedahkan dengan kepelbagaian kaum dan budaya ini. Dan kita sedar bahawa inilah identiti kita di sini, dan kerana itu kita semua dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Melihat kepada konsep keluarga Malaysia yang diinspirasikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia sebenarnya sudah lama menjadi amalan kita di Sarawak. Dia berucap merasmikan program Merdeka at Parlimen Limbang sempena Hari Malaysia 2022 di tempat letak kereta awam Majlis Daerah Limbang baru-baru ini. Pelbagai pengisian acara menarik telah diadakan, antaranya senaman keluarga Malaysia, pameran agensi, pertandingan basikal berhias, pertandingan auto shop motor cup, pertandingan karaoke patriotik,
program jualan keluarga Malaysia KPDNHCP dan gerai jualan. Beralih ke perkembangan Sukma 2022 di Kuala Lumpur. Kejayaan menentang pasukan Pahang dalam sukan bola keranjang dalam Sukma 2022 merupakan satu motivasi tinggi kepada pasukan Sarawak untuk mencapai kemenangan selepas ini. Timbalan Chef di Mission Michael Tiang Mi Ti berkata bagaimanapun Sarawak tidak boleh terlalu yakin kerana selepas ini perlawanan yang lebih mencabar akan diharungi pasukan Sarawak dalam memburu pingat emas. Of course, we cannot be overconfident because next day we're going to play with Penang and then Johor, Negeri Sembilan. These are all very challenging teams that we're going to face. So I hope the players continue to have good rest and maintain the momentum, or if possible, increase the momentum so that we can hope for a goal from basketball band team. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan perlawanan bola keranjang Sukma 2022 di Dewan Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Kuala Lumpur pada Khamis. Dalam perlawanan itu, pasukan Sarawak menang menewaskan pasukan Pahang dengan jaringan 87-54. Sementara itu, ketika ditanya mengenai pasukan wanita Sukma Sarawak, beliau menjelaskan mereka kini dalam keadaan cukup bersedia dalam menghadapi perlawanan pertama menentang pasukan Melaka. Ladies first game going to face Melaka, and as usual, we are going to have confidence for the first game, and I think the ladies are ready. Sementara itu, misi skuad karate untuk menghadiahkan pingat di Tamasya Sukma ke-20 tidak kesampaian. Ini susulan atletnya gagal melepasi halangan dalam acara kata individu dan berpasukan lelaki berlangsung di Dewan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Mara Shah Alam pada Khamis. Turut terkandas dua atlet lelaki dan wanita dalam acara komite individu. Pengurusnya Ngoi Sio Fong ketika ditemui jelas kecewa selepas anak-anak buahnya tewas dalam semua acara pada saingan pada Khamis. But fortunately, we lost all the 6 match. But one Kumite Male minus 60 kg, we going to the bronze medal match just now. We leading until the last second, lost by one kick, 3-1. Then we lost the bronze medal. And for the kata, actually it's a very subjective event. So actually we got not a very good draw, so we can't able to get any medal for that. For the past few years, I think past few Sukma we always maintain at least bronze medal for the kata. So it's very sad also. Ngui bagaimanapun berkata atlet Sarawak masih berpeluang untuk memenangi pingat apabila turun berentap dalam acara komite kategori middleweight dan heavyweight pada Jumaat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam Lukas.